Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Alhamdulillah, pertama-tama kalinya kita merafaatkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat ilahi. Hari ini dapat kita sama-sama mendengar kuliah yang sangat menarik insya-Allah. Satu tajuk yang menarik insya-Allah iaitu sayangi anak. Nanti anak juga akan bersifat penyayang insya-Allah. Seperti yang kita tahu ya tuan-tuan, seperti yang kita sentiasa baca dan amalkan, Bismillahirrahmanirrahim. Selalu kita baca dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Jadi kasih sayang itu penting. Allah yang Maha Penyayang. Sebab tu kita kena bersifat seorang penyayang. Jadi apa yang kita ingin bincangkan ialah antaranya setiap daripada sesuatu ada haknya. Contohnya hak ibu bapa kepada anak-anak, hak anak-anak kepada ibu bapa, tanggungjawab. Masing-masing ada tanggungjawab masing-masing. Hari ini kita akan bincang secara lanjut sedikit berkenaan hak anak dengan kita. Hak anak kepada kita, iaitu tanggungjawab kita. Terutama hari ini kita bincangkan tanggungjawab bapa. Bapa kena pastikan yang pertama anak-anak cukup makan dan pakaian. Ini sangat penting. Maknanya ibu bapa kena sentiasa berusahalah. Itu ditaklifkan ke atas bahu ayah lah. Kalau ibu pada isteri kita nak bekerja atas dasar ihsan, kesian kepada kita, tak apa. Itu atas perbincangan tak apalah. Tapi yang penting nafkahnya di atas bahu ayah atau suami juga. Antara hak lain ialah tanggungjawab yang kita kena beri ialah kepada anak, iaitu kasih sayang. Kasih sayang ni sangat penting yang saya cerita tadi. Innama la yarham la yurham. Siapa-siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Kadang ada sahabat ni dia pelik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana Rasulullah ni pada satu hari Rasulullah ini ada cucu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sujud tu, ketika baginda sujud, cucu baginda ni naik atas belakang, naik atas tengkuk. Jadi baginda sujud lama. Jadi sahabat pelik lah. Jadi lepas baginda tanya, lepas baginda siap solat, sahabat tanya lah, kenapa wahai Rasulullah mu sujud lama? Jadi aku bimbang, takut cucu aku tersungkur, terjatuh. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam solat masih lagi menjaga benda-benda begitu. Jadi Rasulullah sangat sayanglah. Rasulullah adalah insan yang paling baik dengan ahli keluarga dia. Kerana apa? Kasih sayang ni sangat penting tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bila kita perhatikan anak-anak ataupun pelajar-pelajar yang tak cukup kasih sayang ni, dia akan bermasalah. Dia akan lain daripada pelajar lain. Jadi perbuatan ibu ayah ketika anak-anak masih kecil ni, kalau menyayangi anak-anak, maka anak-anak akan sayang ketika kita masa tu kita uzur. Anak-anak akan menyayangi kita, akan jaga kita. Tapi berhati-hati bila kita kita tak sayang kepada anak-anak kita masa dia kecil, maka akan berlaku kesan yang besar ketika kita tua nanti. Jadi antara hak lain ibu bapa, bapa terutamanya perlu tunaikan ialah perlu suruh anak solat ketika umur 7 tahun. Kerana apa? Solat ni sangat penting, tiang agama. Solat ni difardukan direct, iaitu ketika peristiwa Isra Mi'raj. Dia mi'rajkan direct. Adapun kewajipan lain melalui wasilah malaikat Jibril dan sebagainya. Jadi
Mungkin anak-anak ni boleh tuntut kat kita di akhirat esok bila kita tak suruh dia. Contohnya bila ditanya anak-anak, kenapa tak solat? Dah ayah saya tak suruh. Dia tuntut kita, naya kita, kesianlah kita. Berapa ramai hari ni kita tengok ada orang-orang yang tak salat kerana mungkin tidak ditekankan ketika kecil tu. Allah telah berfirman, Allah telah nyatakan dengan jelas dalam surah Maryam ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Mereka ini, golongan mereka ini akan digantikan dengan satu generasi yang adaa'us salah, yang mencuaikan salat. Mungkin salat zuhur, salat asar tak salat, maghrib salat, isyak tak salat, subuh terutama sekali, ataupun mungkin salat 5 waktu tetapi lewat. Nak masuk asar dah baru salat zuhur. Wattaba'u syahwat, maka tinggal solat, kemudian wattaba'u syahwat, kemudian mengikut nafsu syahwat. Kesal dia, turutan dia macam tu. Fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka akan hadapi azab lah, azab. Ya, Allah akan sedia azab dalam neraka nanti. Na'udzubillah wal a'yadzubillah. Seperti yang saya sebutkan tadi, waktu subuh ya tuan-tuan dan puan-puan, waktu inilah yang paling mencabar nak bangun. Kalau ayah dan ibu-ibu tak paksa, tak bangun anak. Kalau ayah tak paksa, saya sendiri masa kecil dulu, kerana ayah paksa. Kalau ayah tak paksa, tak bangunlah kita. Kunci jam pun tak bangun, ayah duk tarik kaki dan sebagainya. Kerana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bab solat ni penting tuan-tuan dan puan-puan. Muru auladakum bis salah wa hum sab'a sinin wa hum abna'a sab'a sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'a 10 wa farriqu bainahum fil madaji'. Hadis riwayat rawahu Ahmad. Suruhlah anak-anak kamu dengan solat. Kita kena suruh, umur 7 tahun kena suruh, sentiasa suruh. Ketika umur 7 tahun, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'i 10. Makna umur 10 tahun tu kalau kita suruh dia tak solat lagi, kita kena rotan, kena pukul. Wa farriqu bainahum fil madaji', kena pisahkan tempat tidur dia dengan kita, dan kena pisahkan tempat tidur dia dengan adik-beradik dia. Adik-beradik perempuan suku bilik lain, laki bilik lain. Kita jangan kesian kepada anak-anak kita untuk kejut dia salat. Kadang ada ibu bapa yang kesian, Allah tengok anak tengah tidur, Allah kesiannya, anak study, anak belajar sehingga lewat malam, kemudian tertidur keletihan. Jadi kesian. Jangan kesian tuan-tuan dan puan-puan. Mimban nanti dia yang tak kesian ketika kita tua nanti. Bimbang nanti anak nanti bila tak solat ni perangai mengikut ayat Quran tadi, mengikut nafsu syahwat, maka berturutan dengan itu derhaka dan sebagainya. Jadi menyesal kemudian tak berguna lagi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam rumah sekarang ni yang kita sebutkan tadi, kena asingkan anak-anak lelaki dan perempuan. Sebab itulah rumah sepatutnya wajiblah rumah paling kurang ada 3 bilik. Bilik ayah ibu 1, bilik anak lelaki 1, dan bilik anak perempuan 1 lah. Setengah negeri dia wajibkan rumah nak bina mesti ada 3 bilik. Rumusan daripada hadis tadi yang muru auladakum tadi, yang pertama sudah tentunya kita kena meminta anak kita, hak anak kita untuk dapat daripada kita nasihat tentang tauhid. Tauhid lah makna kita cerita tentang kita ni berusaha dan ikhtiar sahaja, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan, yang menciptakan. Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta langit dan bumi. Kena bagi tahu anak ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta antara langit dan bumi. Allah mencipta laut dan sebagainya. Allah yang berkuasa di atas setiap sesuatu. Itu kita kena bagi tahu anak kita, ulang tiap-tiap hari. Kita masukkan tauhid ke dalam jiwa diri anak kita. Yang kedua, pastikan
meminta untuk anak ni salat. Mana kita kena ajarlah syarat-syarat salat, sah salat, rukun salat dan sebagainya, cara mengambil wuduk dengan betul. Ada yang salat tu salat tapi wuduk ni tak rata. Makna tak sempurna, wuduk tak sah salat. Benda-benda itu kita kena bagi tahu anak-anak kita berulang-ulang kali. Idza takarrara taqarrara, bila kita dah ulang-ulang dia lekat. Yang ketiga tadi, pukul sebagai wasilah tarbiyah lah. Makna pukul itu litta'dib, laisa litta'dib atau litta'kib. Pukul itu untuk kita mentarbiah, untuk ajar. Bukan kata untuk mengazab ataupun untuk mengikop dia, untuk denda dia dan sebagainya. Kalau kita tengok rotan ni dalam Islam ni, dia ada cara-cara dia lah. Kalau rotan tu yang sebat tu pun, hukum tu sebat tu pun sekalipun kalau letak buku tu tak jatuh, angkat. Ni jangan sampai kita rotan di tempat yang tak sepatutnya, di muka ataupun di kemaluan dan sebagainya, tak boleh. Islam melarang benda tu. Islam mengharamkan rotan tu sampai memudaratkan. Ada yang berdarah-darah, tak boleh. Kerana apa? Kerana ketika bergaduh pun Nabi tak benarkan. Antara dua orang yang bergaduh ni, Nabi tak benarkan pukul muka. Kalau ketika bergaduh ni, semua benda pukul, yang mana capai tangan. Tapi Nabi tak benar. Idza qatala ahadukum akhahu fal yajtanib alwajha. Bila bergaduh antara dua orang di antara kalangan kamu, ahadukum akhahu maka kamu kena hindarkan daripada pukul muka. Kalau bergaduh pun kena hindar. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Bila kita pukul muka, risau nanti dia memberontak. Dia tidak akan hormat kita. Kesannya nanti pada ketika tua nanti, dia kata, ni lah pok aku dulu waktu muka aku, pukul muka aku. Kesannya nanti dia akan memberontak. Itu dulu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok, mana ada dulu anak-anak murid yang bocorkan kereta cikgu, calakan kereta cikgu, tak ada dulu. Isu-isu itu kini sudah ada. Banyak kereta cikgu dicalarkan dan sebagainya. Sebab mungkin salah satu faktor cara pukulan yang tidak betul pun mungkin menyebabkan mereka memberontak. Mungkinlah. Kerana apa? Nabi pun ada pesan berkenaan kesan rotan, la yujladu fawqa 10 aswatin illa fi haddin min hududillah. Yang mana tidak boleh sebat ni, tidak boleh pukul lebih 10 kali ke atas. Kerana sebab pukul ni antara hudud lah. Itu sebab tu kena rotan pun ada cara dia lah. Beringatlah. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, antara hak anak-anak kepada kita untuk mendapat nasihat, untuk mendapat bimbingan daripada kita, terutama salat. Jadi kita mengucapkan syukur, kita mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu ayah-ayah kita ataupun arwah ibu-ibu, arwah ayah kita dulu yang menekankan kita salat, sehingga hari ini kita berjaya istiqamah sama salat. Jadi kita sama-sama menghadiahkan Al-Fatihah kepada mereka. Moga-moga mereka yang sudah meninggal dunia itu tenang di alam kubur sana. Moga-moga mereka seolah berada di Raudhatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman syurga, insya-Allah. Jadi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu daripada diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.